Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang pada rakan-rakan media. Berdiri bersama saya adalah Datuk Dr. Raizat, Dr. Nohayati Rosli dan Dr. Hisham Shah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 95 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 3,957 kes, iaitu bersamaan dengan 67.9% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 27 April 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 40 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 5,820 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 adalah 1,764 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Sehingga kini, seramai 37 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi. Dan daripada jumlah tersebut, 17 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 1 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 99 kes, iaitu bersamaan dengan 1.7% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-99 iaitu kes 4,087 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 78 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi dan strok. Beliau telah dirawat di Hospital Encik Besar Hajar Kalsum, Johor pada 7 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 27 April 2020 jam 4.31 pagi. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada ahli keluarga beliau. Seperti yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi, pelajar-pelajar di institusi pendidikan tinggi awam dan swasta, politeknik dan juga college community dibenarkan memulakan pergerakan secara berperingkat untuk pulang ke kampung halaman masing-masing mulai 27 April 2020. Hasil kerjasama dan perbincangan di antara pihak Kementerian Pengajian Tinggi dan Kementerian Kesihatan Malaysia, satu garis panduan telah dibangunkan di mana ianya merangkumi aspek kesihatan bagi pelajar-pelajar yang ingin pulang ke kampung halaman. Pusat Kesihatan Universiti masing-masing akan membuat saringan bagi pelajar-pelajar sebelum dibenarkan meneruskan perjalanan. Sepanjang perjalanan pulang ke kampung halaman, pelajar-pelajar dinasihatkan supaya sentiasa mengikut langkah-langkah pencegahan seperti berikut, iaitu mengamalkan jarak sosial selamat sekurang-kurangnya 1 meter daripada orang lain. Yang kedua, menjaga kebersihan diri dengan kerap membasuh tangan dengan air dan sabun ataupun dengan sanitizer dan menggalakkan pemakaian penutup mulut dan hidung di sepanjang perjalanan. Kementerian Kesihatan Malaysia menyeru agar orang ramai untuk kekal patuh kepada perintah kawalan pergerakan. Bagi ketua rumah yang perlu keluar membeli barang-barangan keperluan seharian, dikehendaki sentiasa mengambil langkah-langkah pencegahan seperti: pertama, elakkan keluar dari rumah sekiranya kurang sihat atau mempunyai sebarang gejala. Yang kedua, elakkan keluar secara berpasangan ataupun berkumpulan. Yang ketiga, menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan dengan air dan sabun sebelum dan selepas aktiviti pembelian. Yang keempat, mengamalkan jarak sosial selamat sekurang-kurangnya 1 meter dari orang lain. Yang kelima, elakkan 3C, iaitu kawasan yang sesak, crowded places, kawasan yang sempit, confined spaces, bertutur dengan jarak yang dekat, iaitu close conversation. Yang seterusnya, hadkan masa anda di tempat-tempat awam dan sekiranya mempunyai alat penutup mulut dan hidung, bolehlah digunakan terutamanya sekiranya ke kawasan umum yang ramai orang.
Langkah-langkah berikut boleh membantu memutuskan rantaian penularan COVID-19. Kementerian Kesihatan akan terus memantau perkembangan kejadian COVID-19 melalui segala maklumat yang diperolehi dan akan dimaklumkan kepada rakyat daripada masa ke semasa. Seterusnya ingin dimaklumkan laporan PKPD COVID-19 di Malaysia, iaitu di lokaliti Menara Plaza City 1 ada pertambahan satu kes, menjadikan jumlah kes positif di Menara City 1 53 kes, yang mana melibatkan warga negara asing 39 kes dan ada satu kematian di situ. Lokaliti Selangor Mansion ada pertambahan satu kes, menjadikan jumlah kes positif 167 dan melibatkan warga negara asing 150 orang. Lokaliti Malayan Mansion tiada pertambahan kes, kekal 12 kes yang melibatkan 10 warga asing. Lain-lain masjid di kawasan Masjid India tiada pertambahan kes, kekal dengan 3 kes dan ketiga-tiga kes ialah warga asing. Dan di Bandar Baru Ibrahim Majid dan kawasan sekitar tiada pertambahan, iaitu kekal 193 kes. Kampung Sungai Lui tiada tambahan, iaitu kekal 157, di mana 147 adalah pelajar tahfiz. Dan di pusat Bandar Utara dan Pasar Borong Kuala Lumpur ada pertambahan 14 kes, menjadikan jumlah 69 kes, melibatkan 51 warga asing dan 1 kematian. Dan saringan sampel telah diambil setakat ini ialah 15,276 sampel. Seterusnya ke kluster perhimpunan di Masjid Sri Petaling. Setakat ini bilangan sampel yang telah diambil ialah 31,224. Bilangan kes positif ialah 2,147 dan ini melibatkan 5 generasi. Seterusnya dimaklumkan iaitu untuk jumlah pelajar dan guru dan kaki tangan di madrasah, iaitu 243 madrasah telah dikenal pasti 14,482 kes. Dan saringan telah dilaksanakan dan sampel telah diambil 6,388 kes bersamaan dengan 44.1%. Dan didapati 374 kes positif, iaitu bersamaan dengan 5.9%, iaitu sekolah tahfiz dan madrasah yang telah dikenal pasti. Seterusnya laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia. Yang pertama, kluster persidangan gereja. Ada pertambahan kes baru, iaitu 2 kes, menjadikan jumlah kes ialah 166 kes. Yang kluster pesantren ada pertambahan 1 kes, menjadikan jumlah 91 kes. Kluster Sedayan di Seremban ada pertambahan 1 kes, menjadikan jumlah kes 81. Dan kluster yang lain tiada pertambahan. Dan ingin dimaklumkan mengenai laporan warga negara Malaysia yang pulang daripada luar negara. Setakat dari 3 April hingga hari ini, kita telah melaksanakan kuarantin ke atas 22,339 warga negara Malaysia dan 8,207 telah pun selesai tamat tempoh kuarantin selama 14 hari. Dan daripada jumlah tersebut 144 daripada mereka adalah positif. Dan seterusnya saya buka kepada soalan, kalau ada apa-apa pertanyaan silakan. Datuk, the enhanced MCO in Simbang Rengkam will be lifted tomorrow. So how will KKM continue to monitor the situation there? And my second question is Iskandar Putra MP Lim Kee Siang today asked if KKM recommended this one-day parliament sitting on May 18. So can KKM comment on this, and also will KKM do a screening for the MPs? Thank you. Okay, for the EMCO area, for example, in Simpang Regam, so it's going to be completed by tomorrow on 28. But more importantly, that is EMCO, and we will continue to monitor from time to time that area. So that is part of our monitoring system in place under Pejabat Kesihatan Daerah. So that's the first question. Second question is that when we look into the MCO, we have 4 action plan in the MCO.
and 2 from the government and 2 for the public. From the government part is the border control. That is very important for border control. And today we still continue to have the border control in place. And I think this is something that because we realize that more than 180 countries have COVID positive cases. And if we open our border, certainly, the tourists coming to our country will bring the virus. So border control will be strengthened. Second is the MCO, movement control. So we are looking into the movement control. And we have actually looked into movement control of 1, 2, and 3. The most important is actually to flatten the curve. And what we have seen is that we succeeded to flatten the curve. And now we are in the phase of recovery. And you see, for the last 1 week, we have 2 digits. And that shows that our MCO works, but it's not going to end COVID-19. So we anticipate that perhaps the COVID-19 will continue in terms of the infection, but we need to contain and control the infection from time to time, from areas to areas, as long as we can control. The reason of flattening the curve is to allow our facilities, for example, our facilities in hospital and our public health action plan, for example, can be implemented in terms of the manpower and etc. So that's the reason why we need the MCO to flatten the curve. So today we see the capacity in the hospital. We have we only use less than 30% of capacity. If you look into the ICU, you look into the COVID patient being intubated, the numbers are decreasing. So which means our capacity has already been enhanced. So we are able to cope with that. So that's the reason of why we need the MCO in the first place. And the border control also, looking into the border control, we managed to stop the imported cases coming back to the country. Except our own citizens, we have no choice but to quarantine them for 14 days. Even then, we found 144 of them positive COVID-19. So the third is, when we look into it, is the most important is we do not have the vaccine yet. So the only vaccine that we have is stay at home and practice social distancing. That is important, and that can be done by everyone. And number 4 is to maintain a good personal hygiene. So this is how we look into the whole action plan that we have and also the practices. So we hope that in terms of social distancing and maintaining personal hygiene, that will continue as part of our new norm now. Right? And more importantly is that from the government perspective, we will tighten the border control, and perhaps we will look into the implementation of MCO. But what we have seen today, we have seen for the last 1 week double digit. And so the cases, despite we have an EMCO in, for example, in Pasar Borong and a few areas that we have done the EMCO, and our figures are still within double digit. So I think that is something that we need to relook back again. How can we enhance this further for us to control the COVID infection and break the chain of transmission in our community? So this will be a long run, for example, because as long as we do not have the vaccine, so vaccine, there's a lot of research been done, but perhaps it will take more than a year or 2. But in the meantime, what we need to do is to practice, take all the precautionary measures for us to break the transmission in the community. Okey, Dr. DG, satu soalan. Boleh tak kalau kita nak minta perkembangan mereka yang belum disaring di kawasan ni MCO Menara City Wine, kerana ada laporan mengatakan masih ada sebilangan kecil yang belum disaring. Itu adalah satu dakwaan. Jadi mungkin KKM boleh respon on that. Thank you, Dr. DG. Jadi kita semasa kita buat penyaringan, jadi kita akan ke rumah, ke apartmen dan pastikan mereka penghuni apartmen tersebut mendaftarkan diri, dan juga kita akan melaksanakan saringan. Mungkin ada seorang dua yang terlepas daripada saringan, tetapi kita galakkan mereka untuk turun bersama, tampil ke depan untuk melaksanakan saringan. Jadi
Yang pasti ialah saringan pertama dan kita mungkin akan menjalankan 2 saringan untuk penghuni tersebut. Datuk, saya Rafidah Berita Harian. Dikatakan sistem pengurujan COVID-19 tidak berfungsi ketika ini di Hospital Umum Sarawak. Jadi mereka terpaksa menggunakan makmal di Unimas. Katanya semalam sampel yang diambil tak dapat diuji berikutan kaki tangan makmal di Unimas tak bekerja. Jadi soalan saya, adakah betul kaki tangan di Unimas itu tak bekerja? Ataupun dan kemudian adakah KKM mempunyai pasukan backup untuk ujikan sampel-sampel ni, dan kalau tiada, mengapa tidak ada? Selain itu, boleh tak Datuk terangkan apa itu kluster eksekutif? Okey, yang pertama ialah mengenai makmal. Jadi kita tak ada terima sebarang berita mengatakan makmal kita tak berfungsi di Kuching. Tapi di Sarawak kita ada 3 makmal, iaitu di Hospital Umum Sarawak, iaitu di hospital. Yang satu lagi di hospital di makmal Unimas, di Universiti, dan juga satu lagi di Sibu. Dan kita ada perancangan untuk meningkatkan lagi 2 makmal di Hospital Miri dan juga di Hospital Bintulu. Jadi itu dalam perancangan kita. Tapi tak ada, kalau dilaporkan, kalau ada kekurangan ataupun makmal ada masalah, kita telah menggunakan outsource kepada makmal swasta. Tapi kita tak ada terima sebarang laporan mengatakan makmal tu tak berfungsi. Yang tu yang pertama. Yang soalan kedua tadi, boleh terangkan kluster eksekutif tu? Kluster eksekutif ialah kluster UDA. Iaitu yang kluster UDA yang pada peringkat awal gelombang kedua, sebelum lagi kita kenal pasti kluster tablik, kita ada kluster UDA yang melibatkan lebih kurang 120 orang. Jadi kita telah pun melaksanakan acute case detection, dan kita rasa case kluster tu pun dah tak ada case baru, dah selesai kluster tu. Dan ramai di antara mereka yang dah masuk kat ward juga telah pun discharge pada ward. Dan kluster tersebut ada 9 orang telah pun tampil ke depan untuk mendebun darah kepada Kementerian Kesihatan untuk kita mengkaji dari segi plasma untuk antibody dan sebagainya. Dan 3 orang telah melaksanakan demam darah lebih pada sekali. Assalamualaikum Datuk. Emir Zainal from The Edge. First question, can I just get an update of the total number of samples or testing that we have done nationwide? And is there a target for Ministry of Health in terms of maybe like 10% of the population or 20% of the population? Yeah. So if you see that our testing, we have actually increased the testing in terms of lab. Initially, we started only 23 labs. Now we have 43. And then the testing numbers have increased over the couple of weeks. And today we are able to do almost about 16,500, whereby the private sector and the public sector comes together. So when we started, IMR actually trained the private lab, 5 private labs altogether. So far today, we look into our capacity. Our capacity is 16,635 today. But we did 10,858. And for IMR, we have installed the BGI that is actually automated processing system, and we hope that we can do 5,000 tests in IMR and 1 in Makmal Kesihatan Awam in Kota Kinabalu. That will give us about 1,000. When is that operational? So by this weekend I think it should be ready. At least for IMR first. Then subsequently the second phase will be in Makmal Kesihatan Awam in Queen E. So that additional of 5,000 plus 1 or 1,000, 6,000 will increase our capacity to almost 22,000. So a day, that is our capacity per day. So we hope that with that number of per day, and this is where, what is the benchmark? So if we look into the benchmark and the discussion with the team from China, so from their experience, 110 million population, they are only doing 30,000 tests a day. So we are increasing our capacity to about 22,000 tests a day, probably by next week or so. So capacity-wise, I think that's good. But next is that when we look into the article from the benchmarking from WHO, that means you have to do the test and positivity is about 10%.
right? The rate is about 10%. We are better than 10%, so now we are about 4%. So which means unless that if you are detecting more cases, more than 10%, that means more needs to be detected in the community. But we are detecting it less. So that is actually an indicator for us whether we have done it enough. Now the issue is, do we practice targeted approach in terms of the locality and in terms of a high-risk group? And the group that, for example, we are talking about Pasar Borong today, they have exposure to the tabligh group because some of them attended the tabligh group. And this is why we are targeting the tabligh group, because it's a high-risk group. And because the tabligh group have gone to the Tafiz school or madrasah, and that's the second group that we're looking at. Now is the Pasar Borong is also related to that group. So if there's a high-risk group, then we target that group. So rather than going for to screen everyone in this country, or foreign workers, for example, 6 million of them, if we want to screen. So we only screen targeted locality and targeted group. And more importantly, if you look into MCO 1, 2, and 3, the targeted approach works. And today we are seeing the results of it. We are in the recovery phase, meaning we are able to flatten the curve. And we have prevented the exponential surge of cases. Expected was on the 14th of April. So that means whatever we have done, this is a new experience for all of us here. So certainly that experience has shown results. And that's why, because it has shown results, we continue to embrace targeted approach to the locality as well as to community. And if you think that the locality is a big concern, then we enhance the MCO in that area, whereby we screen everyone in that area, rather than the whole state, for example, or whole district. So that is how we maximize our approach in terms of good outcomes and high impact. My next question, Dato', can we get an update on the PPE supply situation? Can we say that the government has procured enough PPE for frontliners? So far, we do not have any issues with regards to PPE, and the supply is enough, and there's no shortage at the moment. The procurement is ongoing. So all the hospitals, we have actually a monitoring system in place, and so I would say that I think we have enough PPE. Last question, Dato', sorry. Prime Minister has announced a further 500 million for KKM to combat COVID-19. Can we get an update on how much has been spent and for what? On the details, I do not have the details. This is more towards the Secretary General who have all the details. But we are looking into how we can actually enhance our services, the lab, the public health, as well as the hospital. So the 500 million, basically, we are looking into enhance our healthcare facilities and system. Thank you, Dato'. Salam Ramadan, Dato' DG. Earlier today, Senior Minister Dato' Sri Ismail Sabri said the National Blood Bank has decreased by 33% since MCO was enforced. So he's encouraging people to come out to donate blood. What are the SOPs and guidelines? For example, I want to go and then I have to go through roadblocks and all that. What do I have to tell them, or do I need to get authorization? Second question is, actually, my colleague here asked earlier about whether or not KKM advised Parliament to not sit. Could you answer on that? You haven't answered that. So, okay, I answer the second question first. Regards to the Parliament, we advise based on data and facts about COVID. So now the cases, for example, whether it's increasing, decreasing, so that situation we advise the government. And in terms of the progress of COVID transmission in this country, that's our role. But other than that, I think it's not beyond Ministry of Health to advise policy matters and etc. So we advise the Prime Minister regards to the COVID-19 transmission. One more question is, will KKM do the screening? Oh yes, for of course. In the Parliament, we are looking to it. So it is also like another institution whereby if you come to Ministry of Health, we make sure that we have a thermal scan, screening. All that will be in place. That is part of the new norm now. Whether you go to Parliament, you go to a restaurant, you go to any institution, there will be a screening, temperature screening.
then also the social distancing, and also maintain a good personal hygiene. So that's what we encourage, and obviously no more handshake, for example. So that is like a new norm that we have to practice, not only for parliament section, but everyone have to practice that in this country. So with regards to the blood bank, yes, every year without fail, when it comes to Ramadan, we do have shortage of blood. And so what we, 30% shortage is what we are facing now. But we encourage those who want to go to the hospital, for example, and they can come to the blood bank in the hospital for donation. So that's not an issue. And then we have discussed this with the IGP. Those who want to go to the hospital, that's not an issue because even the roadblocks and all that, we inform them. I think once you go to the hospital and then once you have donated the blood, then we will give you a letter in terms of the blood donation campaign and etc. So I think we encourage the public to come forward to our health facilities to donate the blood. Because every year, I think during Ramadan, we have a shortage of blood. But the good thing is that MCO also have helped us in the sense that we have a decreased trauma cases now, accidents and etc. to need blood. The demand for blood is also less. But some of the cases that we have, for example, hemophilia and etc. So we may need some of the blood donation campaign and so. Okay, thank you very much. Sekarang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berpuasa dan berbuka nanti. Mahasiswa kumpulan pertama bergerak pulang malam ini. Penduduk terjejas banjir di Perak dan Pulau Pinang dibenarkan pulang. Salam dan salam sejahtera, ini berita wilayah dan saya Redwin Robin. 1,128 pelajar Institut Pengajian Tinggi Awam dan Swasta akan bergerak pulang ke kampung halaman masing-masing malam ini. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, proses penghantaran pulang itu melibatkan 9 universiti menggunakan 49 bas ke 17 destinasi. Seramai 863 pelajar akan dihantar pulang dari zon tengah ke zon utara malam ini. Dan apabila sampai ke zon utara, selepas mereka sampai ke drop off point iaitu balai polis ataupun pejabat daerah, bas yang sama akan membawa pulang pelajar-pelajar daripada zon utara untuk dibawa pulang ke zon tengah. Jelas beliau, hanya seorang ahli keluarga dibenarkan mengambil pelajar di lokasi penurunan sama ada di balai polis atau pejabat daerah. Bagaimanapun, bagi keluarga yang tidak mempunyai kenderaan, petugas barisan hadapan di daerah akan menghantar pelajar berkenaan ke rumah. Dalam pada itu, Datuk Seri Ismail Sabri turut memaklumkan penghantaran pulang pelajar ke Sabah dan Sarawak akan bermula 1 Mei ini.
Proses tersebut menggunakan perkhidmatan penerbangan berjadual menerusi 4 lapangan terbang. Bagi pelajar yang berada di Terengganu dan Kelantan akan diterbangkan dari lapangan terbang Sultan Mahmud Kuala Terengganu, manakala bagi pelajar yang berada di zon tengah termasuk Pahang akan diterbangkan dari lapangan terbang antarabangsa KLIA. Bagi zon utara, mereka akan diterbangkan dari lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang, dan di zon selatan dari lapangan terbang antarabangsa Senai. Dan mereka akan diterbangkan ke lapangan-lapangan terbang yang berhampiran dengan kampung halaman mereka. Sementara itu, Perintah Kawalan Pergerakan diperketat PKPD di Kampung Dato' Ibrahim Majid dan Bandar Baharu Dato' Ibrahim Majid Simpang Renggam Johor akan ditamatkan esok. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri, keputusan itu merangkumi kesemua sekatan yang telah dikenakan terhadap penduduk di kawasan berkenaan. Arahan PKPD sebelum ini telah melibatkan lebih 3,570 penduduk daripada 700 keluarga. PKPD di Kampung Dato' Ibrahim Majid dan Bandar Baharu Dato' Ibrahim Majid di Simpang Renggam, Keluang, Johor akan ditamatkan pada hari esok 28 hari bulan April 2020. Maknanya segala sekatan lockdown dan sebagainya telah akan ditarik balik di PKPD Sempang Renggam. Manakala di PKPD Sengalui, Hulu Langat, Selangor yang melibatkan pusat tahfiz dan sebuah rumah disambung 1 minggu lagi sehingga 5 Mei 2020, iaitu hari Isnin depan. PKPD Simpang Renggam dikuatkuasakan pada 27 Mac lalu selepas 61 penduduk di dua kawasan itu dikesan positif COVID-19. 3 buah sekolah di Kanawit, Sarawak iaitu Sekolah Kebangsaan Nangga Jagau, Sekolah Kebangsaan Nangga Nirok Ngemah dan Sekolah Kebangsaan Nangga Balingiau dinaiki air pagi tadi. Pejabat Pendidikan Daerah PPD akan memantau keadaan kesemua sekolah dari semasa ke semasa. Pemantauan berterusan terhadap sekolah terlibat akan terus dilakukan oleh pihak PPD Kanawit. Menurut Pegawai Pendidikan Daerah PPD Kanawit, Bugin Ragon, kejadian tidak melibatkan sebarang mangsa. Tambahnya, SK Nangga Jagau mula dinaiki air kira-kira 3 pagi tadi melibatkan bangunan prasekolah, bilik arkib, Dewan Serbaguna dan bilik stor. Sementara itu, SK Nangga Nirok Ngemah dinaiki air sehingga paras 0.3 meter pagi tadi. SK Nangga Balingiau pula mula dinaiki air pada 8.15 pagi tadi melibatkan kawasan rendah di mana letaknya Dewan Makan Sekolah. Petugas keselamatan dan beberapa penduduk kampung berhampiran membantu memindahkan peralatan sekolah ke bangunan yang lebih tinggi. Perkembangan terkini keadaan banjir kilat di beberapa negeri. Kesemua penduduk terjejas banjir di Pulau Pinang dan Perak telah dibenarkan pulang dan kesemua pusat pembinaan sementara PPS ditutup. Di Kedah, 30 penduduk daripada 4 keluarga berada di Pusat Pembinaan Sementara PPS Dewan Orang Ramai, Paya Tok Betok, Mukim Sungai Ular Kulim. Banjir kilat mencecah setengah meter itu disebabkan hujan lebat petang semalam. Bagaimanapun, air mula surut dan PPS terlibat dijangka tutup hari ini. Sementara itu, di daerah Bandar Baharu, sehingga 10.30 pagi tadi, 26 penduduk daripada 4 keluarga turut terjejas. Penduduk ditempatkan di PPS Surau Kampung Cerok Meranti sebelum dipindahkan ke Sekolah Kebangsaan Sungai Batu malam tadi. Dua pusat pembinaan sementara PPS di Pulau Pinang melibatkan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC True Light dan Sekolah Kebangsaan Juru ditutup pada 2 petang tadi. Kesemua 138 penduduk terjejas banjir yang menetap di kedua-dua PPS sejak tengah malam semalam telah kembali ke rumah masing-masing selepas keadaan banjir surut.
Kesemua mereka yang terdiri daripada 32 keluarga dipindahkan ke PPS berkenaan sekitar 11.45 Mac malam selepas paras air naik setinggi setengah meter. Ia melibatkan kawasan di seberang Perai Tengah dan seberang Perai Utara. Di Perak, PPS Surau Sungai Kuning yang dibuka malam tadi akibat banjir kilat di Selama ditutup pagi tadi. Menurut jurucakap Bomba dan Penyelamat Negeri Perak, kesemua 33 penduduk terjejas daripada 10 keluarga dibenarkan pulang selepas banjir surut sepenuhnya. Semalam, 10 keluarga di kampung Sungai Kuning, Rantau Panjang dipindahkan ke PPS selepas kediaman mereka dinaiki air setinggi 1 meter akibat hujan lebat. Dan seterusnya kita beralih ke laporan berikutnya. Indeks pencemaran udara IPU di 8 buah stesen bacaan udara di Johor merekodkan bacaan baik sehingga pukul 9 pagi tadi. Exco Kesihatan dan Alam Sekitar Johor R. Vidyanathan dalam satu kenyataan berkata, Keluang merekodkan bacaan paling baik setakat ini. Tambahnya, Keluang merekodkan bacaan IPU 15 diikuti Batu Pahat 16, Tangkak 23, Pasir Gudang 28, Kota Tinggi 31, Pengerang 32, Larkin 35 dan Segamat 39. Penurunan tahap IPU dilihat berkait dengan Perintah Kawalan Pergerakan yang tidak membenarkan pelbagai aktiviti dijalankan. Dalam pada itu, pihak industri dan pengusaha pertanian di negeri tersebut dinasihatkan untuk tidak melakukan pembakaran terbuka. Ia termasuk pembakaran sampah sarap di sekeliling rumah yang boleh mencemarkan alam sekitar. Tindakan kompaun akan dikenakan kepada mereka yang sengaja melakukan pembakaran terbuka mengikut Akta Kualiti Alam Sekitar Sekeliling 1974. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan membuat perkhidmatan kaunternya di seluruh negara mulai 29 April ini. Bagaimanapun, ia tidak melibatkan urusan kenderaan persendirian, teksi dan e-hailing. Ia dibuka khusus untuk urusan kenderaan perdagangan, meliputi barangan, pelancongan dan perkhidmatan awam. JPJ menerusi satu kenyataan memaklumkan kaunter akan dibuka pada hari bekerja dari pukul 8 pagi hingga 1 petang sahaja. Kaunter akan beroperasi bagi urus niaga seperti pembaharuan lesen kenderaan motor LKM, kenderaan perdagangan sahaja dan pembaharuan lesen memandu Malaysia dan lesen vokasional GDL dan PSV bagi pemandu kenderaan perdagangan serta penyelesaian senarai hitam dan pembayaran saman berhubung pembaharuan lesen. Bagi urus niaga melibatkan perkhidmatan lain, JPJ akan memaklumkan berdasarkan perkembangan semasa situasi negara. Bagi pemandu kenderaan persendirian, teksi dan e-hailing, pengecualian pembaharuan lesen kenderaan motor LKM dan lesen memandu vokasional dan lesen memandu Malaysia masih berkuat kuasa serta terpakai dalam tempoh PKP. Namun dengan syarat, kenderaan motor mempunyai perlindungan insurans yang sah sepanjang perkhidmatan dan pengoperasian. Seramai 550 anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM ditugaskan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya sejak penularan wabak COVID-19. Mereka bertugas membantu Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, rela serta Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO dalam pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Jelas Pengarah Bahagian Pengurusan APM Wilayah Persekutuan Ghazali Abdul Rahman, anggotanya sentiasa diingatkan supaya mengamalkan langkah pencegahan dan berhati-hati semasa menjalankan tugas. Kita selalu mengingatkan kepada anggota-anggota kita macam kita bila kita berkaitan keadaan COVID ni kita bertugas dalam keadaan yang berbeza daripada kita bertugas semasa kita menghadapi banjir. Kerana kalau kita cerita pasal banjir, kita boleh nampak apa-apa kotoran-kotoran yang ada di badan kita dan sebagainya, tapi bila kita pasal COVID-19 ni kita tak nampak virus ataupun COVID-19 ni. Apa yang kita ingatkan selalu ada kita tekankan kepada semua kita punya petugas-petugas supaya memastikan apabila masuk dalam kawasan zon merah mereka perlu memakai PPE yang pakaian perlindungan diri yang lengkap supaya, dan ini juga ada antara proses-proses yang perlu diikuti lah. Maknanya selepas dia keluar dari kawasan zon merah dia orang perlu disinfection lah. Tambahnya, APM sentiasa bersedia hadapi cabaran bukan sahaja untuk mengekang pandemik COVID-19 tetapi juga dalam keadaan cuaca tidak menentu ketika ini. Beliau turut menyeru mana-mana anggota sukarelawan APM berdaftar khususnya di sekitar wilayah persekutuan turun melaporkan diri bagi membantu operasi APM ketika ini. Ghazali ditemui selepas menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia SPM di Angkasa Puri.
Setiap orang ada destinasi berbeza. Ada yang jalan-jalan cari makan, membeli belah, nikmati pemandangan, tambah pengetahuan, hilangkan bosan atau mungkin saja ikut kawan. Dan sebaik-baik yang dicari, mulakan dengan perjalanan umrah. Penyucian jiwa di Tanah Suci. Baik, kita beralih ke berita selanjutnya. Isu pembaziran makanan yang sering berlaku setiap kali Ramadan dilihat dapat dikurangkan tahun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, ini memandangkan ketiadaan bazar dan bufet Ramadan mampu mengawal pembaziran. Jelasnya, apabila setiap keluarga memasak sendiri, juadah berbuka, ia tidak akan menyebabkan makanan berlebihan. Saya yakin lebihan-lebihan yang dianggarkan oleh ketua keluarga atau isteri dan ibu sebelum daripada berbuka lagi telah diagihkan kepada yang memerlukan. Justru pembaziran boleh diminimumkan. Kita nak sifarkannya, tapi sekurang-kurangnya usaha ke arah itu cukup menarik dan nampak berhasil amat jelas. Beliau ditemui selepas menerima sumbangan topeng hidung dan mulut, cecair pembasmi kuman dan susu daripada syarikat Success Network International SNI bagi pihak tabung musaadah COVID-19 JAKIM di Putrajaya. Tabung berkenaan sehingga kini berjaya mengumpul sebanyak 3.7 juta ringgit. Sehingga kini 1.6 juta ringgit telah dibelanjakan untuk membantu petugas barisan hadapan dan mereka yang terjejas sepanjang tempoh PKP. Pada majlis ini juga, JAKIM turut menyerahkan peralatan pelindungan diri sumbangan usahawan Palestin Abdul Farah Abdul Syafi kepada Hospital Putrajaya. Tidak dapat dinafikan ketika dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, ramai yang terjejas sumber pendapatan. Hal ini termasuklah penduduk kampung yang majoritinya bekerja sendiri seperti buruh, nelayan tradisi dan penjajah kecil yang bergaji secara harian. Seperti di Merang Penarik, Setiu Terengganu, nasib 40 keluarga miskin terbela apabila disantuni NGO yang menghulurkan bantuan. Wartawan Nur Yusof ada laporannya. Skuad Rimbunan Kasih SMK Penarik antara NGO yang sentiasa tampil menghulurkan bantuan kepada golongan yang memerlukan. Menurut pengetuanya Ahmad Nordin Bahari, sumber kewangan diperolehi daripada sumbangan guru-guru dan kakitangan sekolah serta individu. Selain barangan keperluan harian, bantuan wang tunai turut disalurkan, terutama bagi keluarga yang dikategorikan amat memerlukan perbelanjaan dan kecemasan. Terima kasih banyak, Pak. Syukur tu. Mak mana yang ada boleh tu. Ada kalau tak ada, minta dengan adik-adik gitu. Kalau tak ada, saya gitu lah. Selama ni pun anak sekolah pun, kalau tak ada duit, saya minta dengan adik-adik saya. Minta bantuan. Jadi suami lah tak boleh kerja, boleh hampir 2 bulan. Tak boleh tubik. Tak boleh tubik. Tak boleh pergi mana-mana. Pampers tu kita dapat bantuan, jadi tak susah ke dia tu. Bantuan dari mana? Bantuan daripada orang kampung gini lah dia bagi. Jadi kita buat belanja harian ni je lah. Dah nak pergi berubat pun tak boleh sebab ia tak boleh nak bawa kan pergi jauh-jauh. Sebab biasa dia bawa berubat kampung kat Besuk. Tak ada tu. Tengok api kena potong. Oh gitu? Ya. Api mana? Tak ada api. Api sambung bawah sebelah. Oh, tupai lah? Air pun tupai rumah orang. Apa pun tak bayar? Tak bayar setahun dah sebab dia tak kelaut gitu kan. Tak ada. Tak ada nak bayar? Kalau capu-capu 1,000 je? 1,500. Api saja? Air? Air kita guna air tu air. Air boring? Air sebenarnya tu buat air satu berapa tak bayar? Air tu lama dah. Dalam 500 gitu lah. Pengagihannya juga mematuhi SOP PKP dengan kehadiran dan nasihat daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM serta pemantauan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Pihak JKM yang turut sama dalam pengagihan itu memahami masalah yang ditanggung keluarga terlibat selain meneliti secara mendalam dan menyeluruh mengenai bentuk bantuan yang boleh disalurkan. Noisof RTM.
Permaisuri Johor Raja Zaris Sofia Sultan Idris Shah berkenan menyampaikan sumbangan barangan keperluan makanan kepada 77 keluarga masyarakat orang asli di Pasir Gudang. Melalui bantuan Yayasan Raja Zaris Sofia Negeri Johor itu, bantuan turut diberikan kepada 1,570 kanak-kanak di projek perumahan rakyat termiskin Johor Bahru dengan menerima pelbagai buku, peralatan mewarna dan barang permainan. Baginda bertitah sumbangan keperluan makanan itu sedikit sebanyak mengurangkan beban masyarakat, khususnya mereka yang bergantung kepada pendapatan harian. Pekerja-pekerja asing di sekitar Johor Bahru juga mendapat manfaat daripada kerja amal itu. Bantuan kepada kanak-kanak pula membolehkan mereka mengisi masa lapang dengan aktiviti berfaedah ketika berada di rumah sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Negeri Sembilan mengalu-alukan sumbangan daripada orang ramai, badan bukan kerajaan dan syarikat swasta yang ingin membantu golongan memerlukan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini. Menurut pengarahnya, Rosnah Sardi, sumbangan seperti makanan asas diperlukan bagi komuniti yang terjejas semasa pelaksanaan PKP. Jumlah mereka yang memerlukan bantuan terutamanya makanan untuk meneruskan kelangsungan hidup bertambah sepanjang PKP berikutan ketidakupayaan mereka untuk keluar bekerja. Komuniti, mungkin ada keperluan-keperluan yang kita sedang usahakan untuk kita penuhi dan di situlah kita mengharapkan jugalah sumbangan daripada pihak NGO untuk sedikit sebanyak membantu mereka di peringkat komuniti lah, iaitu yang nampaknya berkemungkinan mempunyai keperluan dari segi tambahan keperluan makanan. Dia berkata demikian ketika ditemui pada majlis penyerahan pek roti sumbangan Gardenia Bakeries di Seremban. Sebanyak 1,000 pek makanan berupa roti dan jam diserahkan kepada JKM untuk diagihkan kepada 12 pusat kuarantin COVID-19 di Negeri Sembilan. Hospital Tuanku Fauziah dan klinik kesihatan di Perlis memerlukan 150 set peralatan pelindungan diri PPE setiap hari semasa saringan COVID-19. Menyedari keperluan berkenaan, Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas bekerjasama dengan Jabatan Kesihatan Negeri menjahit PPE untuk petugas barisan hadapan. Menurut Pengarah Kemas Negeri Abdullah Morad, usaha menjahit PPE dilakukan sejak 21 April lalu dan sehingga kini lebih 250 set PPE terdiri daripada jubah, tudung dan sarung kaki berjaya disiapkan. Kita buat 4 tempat pusat jahitan yang Kemas sendirilah. Kalau ikut di sini, kalau saya nyatakan yang pertamanya di Pusat Komuniti Kemas Batu Hampar, Parlimen Padang Besar, Pusat Jahitan Santan juga Parlimen Padang Besar, manakala di Kangar, Pusat Komuniti Kemas Kampung Binjal dan bagi Arau, Bengkel Jahitan Kemas Simpang 4. Beliau menyatakan demikian di majlis penyerahan PPE kepada anggota Kesihatan Negeri yang diwakili Timbalan Pengarah Kesihatan Farmasi Nur Azlina Bakar. Sehingga kini, Jabatan Kesihatan Negeri telah menerima sebanyak 6,000 set PPE hasil sumbangan pelbagai pihak, termasuk dari Jabatan Koreksional Negeri dan dijahit sendiri petugas kesihatan. Kedah antara negeri yang terus menunjukkan petanda positif apabila tiada kes COVID-19 dicatatkan dalam beberapa hari. Walaupun begitu, Polis Kedah tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang mengambil kesempatan untuk bergerak bebas dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Ketua Polis Kedah, Datuk Zainuddin Yaakob berkata, majoriti orang ramai memberikan kerjasama yang sangat baik, namun segelintir daripadanya tidak mengendahkan peraturan PKP. Sehingga kini, kira-kira 2,000 individu telah ditahan. Sebahagiannya telah didakwa di mahkamah, manakala sebahagian lagi dalam proses tindakan undang-undang. Jadi ada segelintir mereka yang tidak mengendahkan keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain. Jadi ini sangat-sangat bahaya. Dan pada waktu-waktu sekarang, PKP 3 ini, ada tendensi untuk mereka ni mengabaikan ataupun dah longgar sedikit orang awam. Saya pun sendiri pun ada juga melihat remaja-remaja naik motor berdua jalan di kawasan yang
tak sepatutnya berada dan pada waktu-waktu yang tidak sepatutnya berada. Beliau ditemui pada majlis penyampaian sumbangan PDRM kepada ketua-ketua polis daerah di dataran Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kedah di Alustar. Mengenai pergerakan pulang pelajar institusi pengajian tinggi ke kampung halaman masing-masing. Beliau berkata, semua ketua polis daerah diminta menghubungi IPT di kawasan masing-masing untuk mendapatkan maklumat lanjut berkaitan pergerakan berkenaan. Lebih 82,000 pelajar sekolah rendah dan menengah mengikuti pembelajaran secara dalam talian. Ia merupakan kira-kira 56% daripada 147,000 pelajar di seluruh negeri Melaka. Ikuti laporan wartawan Nazrin Zulkafli yang meninjau kaedah pembelajaran dari rumah di Melaka. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Melaka Dr. Muhammad Azam Ahmad memaklumkan, guru-guru mengambil inisiatif menghasilkan video pembelajaran dan menyediakan tugasan sekolah serta menyampaikannya secara dalam talian. Jelasnya, seiring era teknologi kini, para guru melaksanakan pengajaran dalam talian melalui pelbagai aplikasi antaranya WhatsApp, Telegram, Google Classroom, Google Meet dan Zoom. Hubung dengan statistik pembelajaran online yang dilaksanakan di Melaka ini sama ada di sekolah menengah dan sekolah rendah. Jadi setakat yang kita ada kumpulkan soal selidik sebanyak 55.96 pembelajaran secara online dilaksanakan di negeri Melaka ini. Beliau turut menyambut baik inisiatif Kementerian Pendidikan dengan siaran TV Pendidikan melalui TV OK RTM yang memudahkan proses pembelajaran dan pemudah cara PDPC berlangsung dengan berkesan. Sementara itu, bagi pengetua di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Rumput, Rubaiyah Abu Nawas, kaedah e-pembelajaran yang dilaksanakan melibatkan 78 guru dan 1,081 pelajar di sekolahnya. Manakala khusus buat pelajar yang bakal menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM, para guru memperuntukkan masa yang lebih panjang untuk berinteraksi dengan pelajar yang terlibat. Cikgu-cikgu grup ICT telah mula memasukkan anak-anak murid ni dalam kita panggil e-pembelajaran khas Telegram. Sebab SMK Paya Rumput anak-anak kan kita nak gunakan Telegram. Jadi ada 6 channel Telegram tu. E-pembelajaran Sakura, e-pembelajaran tingkatan 1 hingga e-pembelajaran tingkatan 5. Di samping kami menggunakan sedia ada yang diberikan oleh kerajaan iaitu Google Classroom. Oleh itu, pada pendapat saya, dengan adanya e-pembelajaran ini, murid-murid dapat mengisi masa mereka dengan perkara yang berfaedah sewaktu PKP ini. Saya sangat bersetuju dengan inisiatif sekolah dalam melaksanakan e-pembelajaran dalam tempoh PKP ini sebab saya rasa kita dapat memanfaatkan masa yang terluang kita dengan meneruskan pembelajaran dan kita dapat kekal berhubung dengan guru-guru dan rakan-rakan walaupun kita tidak pergi ke sekolah. Kaedah e-pembelajaran menjadi kebiasaan baharu bagi pelajar dan guru di Malaysia dalam tempoh PKP. Malah ia dijangka akan diamal secara berterusan walaupun selepas PKP ditamatkan seiring perkembangan kaedah pembelajaran di seluruh dunia. Sewaktu ini ia sudah pasti dapat memberi ruang dan juga peluang kepada para ibu bapa untuk lebih mendekati anak-anak mereka apabila mereka dijadikan sebagai rujukan tambahan. Sekaligus ia dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan di antara mereka. Oleh itu para pelajar, timbalah ilmu, buka buku demi masa depan yang cerah. Nazrin Zulkafli, RTM. Dua pasangan pengantin di Pendang Kedah menempah sejarah tersendiri dalam hidup mereka apabila dinikahkan mengikut tata cara baharu yang ditetapkan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Majlis akad nikah hanya boleh dihadiri oleh seorang jurunikah, dua saksi, seorang pengantin lelaki dan perempuan serta seorang wali dari pihak perempuan dilangsungkan di Pejabat Agama Daerah sahaja. Menerusi Facebook Pejabat Agama Daerah Pendang, pasangan berkenaan selamat diijab kabulkan jurunikah yang juga Pegawai Agama Daerah Pendang, Sheikh Wan Adas Wan Abdul Hamid pagi tadi.
Muhammad Zaim Suhaimi dari Kuala Terengganu sepatutnya bernikah dengan pasangannya Nurul Idayu Abdullah dari Kampung Mahawang Sependang pada 27 Mac lalu. Beliau yang datang berseorangan ke Kedah sejak 1 Mac tinggal di rumah ibu saudaranya dan terperangkap ekoran PKP dilaksanakan. Manakala isterinya Nurul Idayu akan melapor diri sebagai jururawat di Hospital Sungai Buloh pada 30 April ini. Satu lagi pasangan yang dinikahkan ialah Muhammad Rizwan Abdul Latif dan Nur Faliza Khir Johari dari RTP Bukit Mak Insun. Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Keselamatan Negeri Kedah JKKN khas isu COVID-19 pada 21 April lalu menetapkan keputusan untuk membenarkan majlis akad nikah dilakukan sepanjang tempoh PKP. Baik, berita wilayah edisi 27 April berakhir di sini. Terus bersama kami di RTM untuk berita dari semasa ke semasa. Ingat, terus kekal duduk di rumah, jaga kebersihan dan amalkan penjarakan sosial. Kita mesti menang. Dan untuk semua kaum muslimin dan muslimat, selamat menjalani ibadah puasa. Saya, Red Robin, salam hormat dan salam sejahtera. Bermula 28 Mac 2020, TV1 akan menjadi saluran penyiar utama